Lepas tu bila dia masuk ke dalam satu-satu bilik tu, dia cerita kepada saya memang kotor gila lah. Ada pelbagai jenis najis, ada air kencing, air mani, lepas tu ada darah. Dia kata yang paling teruk dia pernah nampak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dan untuk makluman anda, video saya tak ada editing. Kalau anda tak nak tengok, anda nak dengar saja pun tak ada masalah lah. Dia macam podcast, tapi saya belum sempat update saya punya podcast. Link podcast tu ada dalam ruangan description box below. Topik kali ni adalah satu topik yang agak menarik, iaitu tentang Rabu Hoteru. Love Hotel. Love L-O-V-E Hotel. So dekat Jepun ni ada 4 benda. Mungkin akan tambah lagi list ni, tapi dalam kepala saya ada 4 benda yang kita pergi mana-mana dekat bandar-bandar besar mereka, sederhana, besar, kita mesti jumpa 4 benda ni. Yang pertama, kita mesti jumpa convenience store. Kalau tak 7-Eleven, kita mesti jumpa Losong. Kalau bukan Losong, kita akan jumpa Family Mart. Ada banyak gila convenience store dekat Jepun, dan dia punya convenience store memang convenience gila lah. Yang kedua, kita akan jumpa banyak gila mesin gedegang, mesin air tu kita akan jumpa. Kadang-kadang satu tempat tu ada 10 mesin beratur dekat situ. Dia punya air tin yang dijual tu ada yang sejuk, ada yang panas, semua ada. Kalau orang Kelantan kata serba Monica boku. Jadi pelik sikit. Yang ketiga, kita akan jumpa pusat karaoke. Karaoke dia adalah perkataan dari Jepun. Kara bermaksud kosong. Kara dia macam tin kosong. Oke adalah singkatan kepada orkestra. Jadi dia macam orkestra kosong lah, tak ada suara. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena masukkan suara ke dalam lagu tersebut lah. Dekat Jepun, dia punya karaoke system memang best gila. Bukan audio. Audio tu mungkin standard sebab kita just sewa satu bilik macam tu kan. Tapi dia ada macam game-game yang kita boleh fight dengan orang room sebelah kita. Berapa kalori terbakar, lepas tu berapa persen nyanyian kita tu tepat dari segi pitching dan segalanya. Yang tu memang best dekat Jepun. Dan last kali yang memang kita akan jumpa dekat mana-mana ialah Love Hotel. Love Hotel ni basically nak senang faham, dia adalah hotel tempat orang buat projek lah. Dia memang untuk buat mungkin perkataan tak berapa best sangat untuk didengari. Kita panggil dia sebagai sex intercourse. Sex intercourse, exchange, tak kisahlah, tapi tempat orang buat projek lah kan. So dikatakan, saya tak tahu sejauh mana ketepatan sejarah yang saya baca ni, dikatakan Love Hotel ni terbentuk bila mana orang Jepun perlukan satu tempat khas untuk mereka berasmara. Dan ketika tu bukanlah untuk budak-budak mereka berasmara, tak, tapi untuk orang-orang yang berkahwin. Sebab dekat Jepun ni rumah dia sangat kecil dan kebanyakan rumah dia adalah dari kayu. Jadi bila orang tu buat bising, even kalau batuk pun orang sebelah boleh dengar. Kalau anda cari rumah sewa dekat Jepun kan, rumah sewa yang diperbuat dari batu harga dia lagi mahal kalau nak dibandingkan dengan rumah sewa yang diperbuat daripada kayu lah. In case anda tertanya-tanya kenapa dekat Jepun banyak rumah yang diperbuat dari kayu, adalah kerana mereka ada banyak gempa bumi, dan kayu adalah salah satu kita kata material yang lebih senang untuk dibaiki dan segalanya. Itu kena panggil orang yang pakar untuk cerita. Saya just tengok apa yang ditunjuk dekat mereka punya program TV. Lepas tu jadi mereka perlukan satu tempat. Sama juga dengan kematian. Dekat Jepun dia ada dewan-dewan kematian yang kita kena sewa bila ada kematian. Dia tak boleh buat macam dekat Malaysia lah. Even saya rasa dekat Kuala Lumpur, dekat Selangor, yang rumah apartmen, kondominium tu pun memang dah ada kita kata pattern sebegini. Tapi untuk orang Islam kita bertuah sebab dekat kebanyakan masjid dah ada tempat ataupun dah ada tim yang akan menguruskan mayat tersebut, jenazah tersebut dengan kos yang sangat-sangat murah. Kalau dekat Jepun dia punya kos untuk pengebumian ni agak mahal, kena sewa dewan dan sebagainya. Lepas tu kena bagi ampau kena bagi lagi kepada orang yang meninggal dan sebagainya. Saya ada seorang kawan Chinese Pulau Pinang, kawan saya,
Dia kongsi masa ayah dia meninggal. Ayah dia ada 4 orang adik-beradik. Ayah dia meninggal, kos pengebumian ayah dia tu telan sampai RM40,000 Malaysia. Dia kata luckily dia ada 4 orang adik-beradik, so seorang dapatlah bayar RM10,000, RM10,000, RM10,000. That's why bila orang pertikaikan, ada masjid yang buat package pengebumian, apa, kafan dan sebagainya tu, dia letak harga RM2,000, RM3,000 Malaysia. Orang bising. Saya macam nak setuju pun tak nak setuju pun tak. Saya duduk di tengah-tengah, sebab kalau nak dibandingkan dengan bangsa lain, agama lain, sebenarnya apa yang berlaku dalam agama Islam tu sendiri dekat Malaysia agak murah agak murah. Dan kita kena tahu, orang yang tolong mandikan jenazah tu, orang yang tolong gali lubang kubur tu pun mereka perlukan duit untuk makan. Jadi kalau kena bayar sedikit kepada mereka, bagi saya tak ada isu lah sepatutnya. Mungkin kita boleh buat package lah, cuma janganlah package yang mahal-mahal kan. Kalau dekat Iraq sebelum perang besar antara US dengan Iraq tu, saya dengar dia ada 3 package khas, yang mana package dia boleh pilih kubur-kubur yang macam mana nak, lepas tu nak hias macam mana, and harga dia sangat melampau. Sebut tentang pilih-pilih kubur, ini adalah satu info yang baru saya belajar pada tahun ni dari seorang kawan Chinese mualaf saya. Dia kata orang Cina, biasa kita dengar kan, beli rumah, lepas tu tunggu harga naik, lepas tu jual. Dengan cara tu kita dapat buat duit lah. Ini adalah investment property. Biasa dengar kan. Jadi dalam kita kata komuniti Cina Malaysia, apa yang mereka buat, mereka beli tapak-tapak kubur yang mereka yakin akan naik. Bila harga naik je, mereka akan jual balik. Bayangkan, lubang kubur pun dijadikan satu investment. Menarik lah. Bila saya dengar benda ni macam, best benda ni. Tapi kita jangan buat lah kan, sebab kebanyakan tanah perkuburan dekat Malaysia ni, untuk orang Islam, dia adalah tanah wakaf kan. Alright, balik pada cerita kita tadi. So disebabkan rumah yang sangat sempit, orang nak dengar, nak elak daripada anak-anak nampak kan, jadi mereka pun buat Love Hotel. Dan Love Hotel ni dia meletup bila mana bubble dekat Jepun. Jepun dia pernah sampai satu tahap ekonomi yang dikatakan customer yang cari penjual, sebab sales gila tinggi dah, penjual pun tak nak layan dah customer. Penjual macam ada, kau nak beli kau beli, kau tak nak beli tak payah beli. Dia dah tak layan servis-servis sebab masa tu semua orang kaya gila dekat Jepun. Anda boleh search lah bubble dekat Jepun, and ketika tu jugalah banyak love hotel ni naik. Maka daripada kita kata tempat untuk suami isteri berasmara berasmara, so dia dah jadi macam tempat budak-budak muda, ataupun ialah siapa-siapa nak buat SE tadi, sexual intercourse, tapi SI kan, SI kot, betul dah saya rasa, sexual intercourse. So SI, saya akan sebut SI sebelum ni, sebab kalau sebut seks dia jadi macam tak best sangat kan. Jadi dia dekat Jepun ni ada Love Hotel. Love Hotel ni satu tujuan dia adalah untuk berasmara tu, dan satu lagi sebenarnya yang ramai orang tak tahu, sebab tujuan utama dia adalah untuk berasmara, tapi orang guna dia juga sebagai tempat untuk menginap dengan harga yang sangat murah. Sebab dia Love Hotel, dia ada 2 pattern harga. Satu yang dipanggil sebagai QK. QK tu dari pukul 7 pagi sampai pukul 11 malam. Anda boleh sewa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi minimum 2 jam lah. 2 jam tu tak silap saya harga dalam Sanzeng 3,000 yen ataupun RM100 Malaysia. Dan kalau pukul 12 sampai pukul 7 pagi, itu adalah overnight. Harga dia pun boleh jadi Sanzeng hingga RM100 Malaysia sampailah RM2,000 Malaysia, bergantung kepada Love Hotel tu sendirilah. Setiap Love Hotel ni dia kita kata dia mempunyai perbezaan. Ada yang katil berpusing, bila kita tekan button tu katil tu berpusing. Ada yang ada jacuzzi dekat dalam sana. Lepas tu ada yang pelik-pelik lah. Dia sebab dia nak fight service mereka, so mereka buat benda yang pelik-pelik. Okey, saya lupa nak cerita sebenarnya di awal video. Kenapa saya
cerita tentang Love Hotel ni, actually saya nak cerita pengalaman kawan saya, dia bekerja dekat Love Hotel tu. Dia bekerja. Masuk duduk pun dia ada juga, tapi dia masuk duduk adalah untuk cari tempat penginapan yang murah. Sebab kalau duduk kalau tidur pada waktu malam, dia akan jadi sekitar, katakanlah average dalam 200 ringgit Malaysia. Kalau anda pergi dekat proper hotel, anda kena bayar lebih dari 200 ringgit Malaysia. Jadi itu lagi murah. Ataupun maybe anda travel dari tempat ke tempat dan anda cari tempat mandi. Kalau ada masjid, maybe anda boleh pergi singgah ke masjid. Tapi kalau anda nak cari tempat proper untuk mandi, daripada anda pergi kepada kapsul hotel yang kecil gila tu, lebih baik anda pergi ke mana-mana Love Hotel, masuk 2 jam, boleh rehat, boleh mandi, mereka dah sediakan tower dan sebagainya. Dari segi kebersihan, walaupun kita kata Love Hotel, jangan risau sebab Jepun punya level memang next guys, memang next level. Saya pergi ke Bangi hari tu untuk pembukaan Samurai Yakiniku Bangi, restoran Jepun saya duduk dekat ada satu hotel berhampiran. Saya tak nak sebut hotel mana. Sampai dekat sana, bila saya cek, sebab saya akan cek dulu katil tu, saya cek dah ada rambut guys, dah ada rambut. So Love Hotel dia punya pattern macam tu. Anda boleh guna dia sebagai tempat persinggahan macam tu. Jangan fikir dia tempat untuk berasmara sahaja. Tak ada masalah. Anda pergi untuk duduk pun mereka tak akan tanya, sebab Love Hotel dia punya privacy level memang tertinggi. Bila kita nak register, saya punya pengalaman, saya tak pernah duduk Love Hotel Jepun, tapi saya pernah masuk dan tinggal dalam Love Hotel di Taiwan. Nanti saya cerita kejap lagi. Sekarang saya nak fokus kepada cerita kawan saya ni. Dari segi privacy kan, bila mana kita nak masuk ke dalam Love Hotel tu, dia punya receptionist ataupun cashier dia tak boleh nak tengok muka customer pun. Dia just bercakap melalui, macam dia ada macam stesen minyak tu kan. Jadi bercakap melalui itu, atas ni memang legap, memang tak nampak apa. So kalau anda masuk dengan kawan lelaki ke kawan perempuan ke, anda perempuan masuk dengan kawan perempuan, anda lelaki masuk dengan kawan lelaki pun tak ada isu langsung. Even untuk Love Hotel baru ni, mereka dah buat secara automatic. Maksudnya anda pergi dekat sana, anda beli tiket. So tiket tu anda akan pergi kepada room yang dia dah sediakan lah. So dari segi privacy memang tak ada masalah langsung. Balik pada cerita kawan saya ni sebenarnya dia bukan part time dekat hotel Love Hotel ni. Dia sebenarnya part time dalam satu syarikat perumahan. Kerja dia adalah untuk call customer, kutip sewa, lepas tu basically untuk property lah. Tapi disebabkan bos dia ni ada beberapa Love Hotel dan ketika tu mungkin ketiadaan staff, jadi dia paksa kawan saya ni pergi cuci dia punya hotel lah. Untuk cuci Love Hotel ni ada 2 orang yang bertanggungjawab, satu leader dan kawan saya ni adalah macam sidekick macam tu, dia bantu. Kerja dia simple sahaja, dia akan pergi dari bilik ke bilik yang tak ada orang, lepas tu dia akan masuk ke dalam first kali dia masuk, dia akan cabut cadar tu, letak dekat situ. Dia just cabut, ikat, letak dekat tepi. Tak ada kemas apa-apa. Kemudian dia masuk ke dalam tandas, dia kena cuci semua tandas. Walaupun tandas tu tak pernah orang guna. Kalau orang tak guna tandas tu pun dia kena cuci juga dan dia kena lap dan sebagainya. Ini Jepun punya level lah, standard kan. Jepun punya level memang kita kata tahap tertinggi lah. And dekat dia nak cuci ni, dia akan pakai apron. Dekat apron ni ada banyak selotip. Jadi selotip ni kegunaan dia sebab dekat Love Hotel ni paling kita kata pantang larang terbesar ialah rambut. So walaupun tak nampak, dia akan ambil selotip dia tekan. Kalau ada melekat dia akan buang lah. So ini dia punya kerja. Masa dia masuk dalam first kali, dia bila nak jalan dia kena tengok ke bawah, dia kena tawaduk sikit, dia tak boleh tengok ke depan sebab tak nak bertemu mata dengan customer. Itu pun pantang larang dia. Lepas tu bila dia masuk ke dalam satu-satu bilik tu, dia cerita kepada saya memang kotor gila lah. Ada pelbagai jenis najis, ada air kencing, air mani, lepas tu ada darah. Dia kata yang paling teruk dia pernah nampak ada kondom yang berisi di dalam gelas. Tapi bab cuci tu bukan dia just kerja dia 2 tu saja. Dia masuk bilik, dia akan bungkus semua cadar, bantal masuk ke dalam, lepas tu dia pergi ke tandas, dia pun cuci tandas. Itu saja kerja dia. Yang lain yang cuci yang tukar cadar, yang lipat dan bla 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 sebagainya, itu dia punya leader lah. So dia kerja tu atas dasar tu dia tahu yang trik tadi. Orang guna Love Hotel ni untuk persinggahan. Dan memang betul, kalau ditengokkan statistik, sebelum saya buat video ni saya ada buat sedikit pencarian, which is
Tapi kalau tengok kepada statistik sekarang, occupation rate ataupun kadar penuh hotel, Love Hotel pada hari biasa ialah 40% sahaja. Untuk sesebuah hotel survive ataupun buat untung, mereka kena occupation rate dalam 70% even dekat Malaysia lah. So atas dasar tu ada banyak juga Love Hotel yang convert dia punya business dari Love Hotel tukar kepada Family Hotel dengan harga yang lebih murah, lebih mesra keluarga lah. Ini cara mereka survive. And Love Hotel, kejap saya tengok, bla 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 bla, Okay, saya nak sekarang settle lah. Tu kisah kawan saya bekerja dekat Love Hotel di Jepun. Sekarang saya nak cerita pengalaman saya masuk ke dalam Love Hotel dekat Taiwan. So masa tu 2016 saya nak pergi ke PC Fair yang agak besar atas muka bumi ni. Ada 2 PC Fair yang besar, satu dekat US, satu lagi dekat Taiwan. Dekat Taiwan ni kita panggil dia sebagai Computex. Jadi masa PC Fair tu dia bukanlah B2C, business to consumer. Maksudnya bukan kedai nak jual dekat Ashraf Jeffrey, bukan. Tapi dia adalah macam brand Asus nak jual kepada Mona Lisa. Dia lagi besar lah. Kita panggil B2B. Bukan body to body tapi business to business. Bila saya pergi dekat sana, sebab saya tak ada pengalaman pergi Taiwan, saya pun bagi tahu kepada kawan saya yang dah pernah pergi ke Computex pada tahun sebelumnya. Saya cakap dengan dia, okay, aku bagi kau 2,000, kau settlekan semua benda A sampai Z lah. Aku malas nak fikir dah, aku malas nak ambil pot. So dengan hotel-hotel dia tolong settlekan. Jadi bila sampai dekat Taiwan tu, saya pun sampai dekat hotel yang dimaksudkan tu. Jadi masuk, lepas tu hotel kami di tingkat 5. Bila berhenti di tingkat 3, saya dah pelik sebab tingkat 3 tu adalah pub, dan naik ke tingkat 4 dia adalah club. Dan baru sampai saya punya hotel. Hotel tu memang kecil lah, 1 floor sahaja. Masuk tu mula-mula saya tak ada fikir apa-apa. Saya fikir macam okay, maybe sebab Taiwan pun dia memang pack kan. Dia punya tempat dia sama dengan Jepun. Taiwan antara negara yang memandang Jepun sebagai kita kata level Tuhan jugalah. Mereka memang pandang tinggi gila dekat Jepun. So bila masuk dalam hotel tu, saya 3 orang ketika tu. Saya 3 orang masuk saja dalam hotel tu, tengok dia punya dinding tandas pun berkaca, sempit gila. Kalau nak solat tu, dua orang kena duduk tepi, seorang solat atas katil. Dan ketika tu baru saya realise yang ini adalah Love Hotel. Patutlah masa kita orang register tu, dia punya receptionist tu tengok pelik 3 orang lelaki ni buat apa kan. Dia mesti fikir macam tu lah. So dia punya hotel sangat-sangat sempit, tak selesa, memang tak selesa. Bila nak buang air ataupun nak mandi, kena suruh 2 orang lagi tengok ke depan. Tengok ke kalau ni bilik mandi, kena tengok sana lah, tak boleh tengok pada bilik mandi sebab nanti nampak semua benda. Even saya rasa kalau perempuan pun saya rasa macam ganjil sikit lah benda ni kan. Kalau itu lah kot. Dan saya nak share di kesempatan ni, saya nak kongsikan dengan anda tentang Taiwan. Saya dah pergi Taiwan dalam 4 kali kot. Banyak kali saya pergi dekat Taiwan. Tapi masa Computex 2016 itu adalah kali pertama saya ke Taiwan. And kali pertama saya ke Taiwan tu, kita orang cari makanan. Luckily saya boleh baca kanji, tulisan Cina tu. Jadi saya boleh tahu makanan yang halal, makanan yang boleh makan, makanan yang tak boleh makan, sebab dia tulisan Cina dekat belakang kan. And kami cari makanan halal. Kami jumpa satu kedai yang diberi nama Mat'amul Muslimun. Kedai makan Muslim, orang Muslim lah. So kedai makan orang Muslim ni, dia jual beef noodle, lepas tu dia ada gyoza, dia ada dumpling tu, dia buat sendiri dengan tangan. Sedap gila. Paling sedap saya pernah makan atas muka bumi ni lah. Beef noodle tu paling sedap saya pernah makan. Masa Computex tu boleh kata hari-hari lah kami ke sana. Cuma Taiwan ni dia memang betul macam Jepun. Bila kita masuk ke dalam restoran tu, walaupun kita kata tak ada meja yang kita kata kosong penuh, mungkin dekat meja tu dah ada 2 orang. Meja tu untuk 4 orang, tapi ada 2 orang dah yang duduk dekat situ. Dia akan sumbat je kita. Dia akan sumbat je. Kau duduk sini, kau duduk sini. Jadi kita akan duduk dengan stranger lah. Sama dengan Jepun, sebiji sama dengan Jepun. Ada satu meja bulat tu, saya ingat pada 2018 saya pergi ke Taiwan.
saya duduk dekat meja bulat, kedai-kedai yang sama sebab saya suka gila dengan beef noodle dia, sedap gila, seriously. Dekat Malaysia ni saya cuba cari, tapi tak jumpa. Sebab kita pun limit kan, beef noodle yang halal dekat Malaysia actually kurang. Tapi dekat sana sedap gila saya cari. Dan saya pergi dekat sana, meja dia bulat, saya pun duduk. Dan di kanan saya ada orang Jerman, di kiri saya ada orang Indonesia. Jadi kita orang borak lah. Kita orang borak. Ya, takkan nak makan saja kan. Kita orang borak. Tanya dia dari mana. Dia wartawan. Yang ni dari mana. Yang ni bla 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 kan. So sembang. Somehow bagus juga culture tu kan. Kita boleh kenal orang-orang baru dengan terpaksa kan. Boleh je sebenarnya kita makan diam buat kerja kita. Tapi saya tak berapa shock lah macam tu. So, itu tentang Love Hotel. Ni salah satu trik kalau anda ke Jepun, anda nakkan hotel yang murah untuk penginapan sehari. Maybe anda buat macam hopping, city hopping. Anda daripada Tokyo, lompat ke Fuji, lompat ke, lepas tu pergi ke Nagoya, pergi ke Osaka. So, kalau anda nak sehari-sehari dan anda mungkin backpacking, anda boleh lah cari Love Hotel instead of anda cari Capsule Hotel. Capsule Hotel ni sangat-sangat kecil. Love Hotel ni dia kecil juga tapi dia lagi selesa kalau nak dibandingkan dengan Capsule Hotel. Harga dia anda boleh check dekat sana. Dan nak cari Love Hotel ni senang gila sebab dia ada dua bangunan yang kita akan nampak dari jauh lagi. Satu karaoke, satu lagi Love Hotel. Dia punya signage tu memang kita tengok memang ada love bagai dia memang merangsang. So itu saja untuk perkongsian kali ni. Kalau ada something yang anda nak tahu dari anda nak tahu tentang Jepun, ataupun maybe anda nak tanya saya nasihat macam mana, belajar macam mana, atau kerja macam mana dan sebagainya, anda boleh tulis di ruangan komen. Saya akan baca, insyaAllah saya akan jawab dalam video seterusnya. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jepun.